Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 17/1/23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Talaq. Surah At-Talaq, surah yang ke-65, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan sambung bermula ayat 2 dan ayat 3. Sambungan kita di sini tentang hukum iddah. Orang perempuan yang diceraikan oleh suami, dia ada satu masa, nama dia iddah. Masa ni, masa dia masih lagi ada kaitan dengan suami dia, tak putus. Orang Kelantan kata tak putus pah lagi, maknanya ada lagi kaitan dia. Suami kena beri tempat tinggal, suami kena beri makan, boleh duduk sekali lagi satu rumah. Dan apabila dekat nak habis iddah, maka Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat 2 ni, buatlah pilihan terbaik. Mungkin dalam masa 2 bulan ni, 2 bulan berpisah, tidak bersama itu, ada penyesalannya. La'allallah yuhdithu ba'da zalika amra. Allah Ta'ala beri keinsafan, yang berkelahi nak berdamai, ataupun sebaliknya memang langkah tak boleh hundur ke belakang, maka berpisahlah dengan cara baik. Bawalah saksi-saksi bahawa mereka telah berpisah, dan tamatlah iddah ketika itu. Kalau nak balik semula, kena angkat nikah baru. Belagak semula, orang Kelantan kata, kena belagak semula. Belagak pula dia. Bawa keris, pakai tanjak balik, bawa mah kahwin baru, kena akad nikah semula. Itu bagi orang ni dia panggil talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Kalau talak hak putus dah, dia panggil talak bain. Ketika itu habislah. Baiklah para jemaah sekalian, kita masuk kepada ayat kita ni di muka surat 1256. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Kemudian apabila mereka yang bercerai tadi hampir habis, tamat tempoh iddahnya, nak habis dah,
Isteri dia bagi warning dah. Hai bang, tinggal seminggu lagi ni. Tinggal 3 hari je lagi. Buatlah pilihan. Maka bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk dengan cara yang baik, ataupun lepaskan mereka dengan cara yang baik. Jadi Allah ajar kepada kita, sebagaimana kita ambil wanita ini jadi isteri dengan baik, minta dengan ayah dia, minta dengan keluarga dia dengan penuh sopan santun, maka hari ini kita buat keputusan dengan cara baik. Amsikuhun, sama ada nak balik, rujuk dengan baik. Au fariqu, kalau tak mampu lagi nak bersama, sudah tidak ada jalan lagi untuk mencari keserasian, maka berpisah dengan baik. Kita pergi berjumpa mak mertua, ayah mertua kita, abah, mak, nampaknya jodoh kami hanya di sini sahaja. Kami dah cuba, dah berusaha mencari jalan-jalan penyelesaian, nampaknya tak selesai. 2 bulan ni masa bertenang, waktu dalam iddah, duduk serumah lagi, tapi tak boleh nak, tidak di bilik, di bantal lain-lain kata orang. Kami dah cuba tak dapat. Jadi fariquhunna, berpisahlah dengan cara yang baik. Ambil anak orang dengan belagak, kalau boleh hantar juga dengan belagak. Mari rombongan, mari keluarga. Tanda perpisahan kerana tidak ada keserasian, bukan makna permusuhan. Kita tak bermusuh. Ada ramai orang macam tu. Dia tak bermusuh, tapi ada masalah lain. Mungkin dengan sebab sihir ke, dengan sebab orang hasad, hasutan orang, dan tak kurang juga godaan orang. Ini syaitan manusia ni jahat. Ada pasal-pasal kita goda bini orang tu buat apa? Ramai lagi orang perempuan lain yang tak ada suami, yang anak darahnya, yang jandanya, yang pergi tumpu kepada bini orang tu. Kenapa? Inilah kerja besar syaitan. Kerja besar syaitan at-tafriq bainal zawjain, nak memisahkan, memecahkan di antara 2 suami isteri. Itu agenda besar. Kerana itulah orang yang boleh pisahkan suami isteri, sama ada melalui apa saja cara. Allah merupakan syaitan kabir, syaitan besar, yang membuat satu benda jahat pada manusia. Kita kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik, para jemaah sekalian, kita tengok tafsir ayat. Maka dalam ayat 1, Allah Ta'ala bagi arahan bagaimana nak bercerai. Kemudian di sana ada iddah. Ayat 2 ni iddah nak tamat. Iddah waktu bertenang, waktu berfikir, waktu murajaah, muhasabah diri, sudah hampir tamat. Kamu fikir, buat keputusan yang baik. Ai fa iza qarabal mutallaqatur raj'iyat intihai iddatihinna farji'uhun in syi'tum. Mana buat pilihan. Iddah nak habis dah ni, tinggal berapa hari lagi, seminggu, 3-4 hari, buat pilihan. Bi syarti i'ta'ihinna jami'a huquqihinna. Semua hak wanita tadi telah dibayar, diberi dengan sempurna. Nafkah dia beri, pakaian dia beri, maskan tempat tinggal diberi, husnis suhbah, berkawan dengan baik, duduk serumah walaupun tidak duduk sekali, bilik masing-masing, tapi makan minum dia beli. Cik abang dia tahu bini dia suka makan apa, suka makan tom yum, kita beli bawa balik. Suka makan mana beli. Jadi maknanya suhbah baik, tanpa nak niat untuk memudaratkan si wanita itu, tak ada. Jadi tak. Ni ada orang jahat ni, dia tahu dah, dia tanda siap. 5 hari lagi nak habis hadah, 3 hari lagi, countdown dia panggil dah. Dekat nak habis hadah sehari 2 hari, dia mari, dek, saya rujuk balik awak. Bertopik wanita tu, telaka dia ni, rujuk balik pula dah. Dianya gawe, dia duduk tunggu dah, jantai lain nak masuk ni. Maka kita kata ini satu perbuatan jahat lah, perbuatan jahat yang tidak baik. Kemudian apa jadi pula? Tunggu lagi satu lagi iddah, dekat nak habis iddah yang kedua, mari rujuk balik pula. Sudah 2 kali. Lepas tu cerai pula. Akhir sekali kawan ni terpaksa menanggung lebih kurang 7-8 bulan. Duduk menunggu, barulah selesai dia punya iddah. Zalim.
Tak payah khianat pada orang. Kalau kamu tak nak, lepaskan. Jangan niat idrar. Iddah tu sambung lagi dengan niat nak mudaratkan kawan tu, supaya tak bagi dia kahwin lain. Au utrukuhunna hatta tanqadi iddatahunna, ataupun lepaskanlah dengan cara baik. Maknanya tak usah duduk rujuk apa dah. Kita berpisah dengan cara baik. Selesai dia punya iddah, dia boleh pilih dia nak pergi dengan suami mana yang pula, peminang mana yang datang. Bila ta'nif wala musyatama wala mukhasama. Jangan duk cela, jangan duk cerca, jangan duk viral, jangan duduk kata macam-macam. Tak usah katalah dah, oh saya dah bercerai dengan isteri saya. Sebab apa? Perangai uduk, mulut laser, ketiak busung contohnya, kuat tidur. Tak, cukuplah. Apa yang kamu bersama dengan dia, itulah di antara, dalam hadis, di antara manusia yang jahat, iaitulah manusia, tak kira laki-laki atau perempuan, manusia yang bila bersama dengan suami kemudian didedahkan rahsia. Ini manusia jahat. Benda dalam kain orang tak cerita dengan orang. Jadi apabila selesai hak-hak dia, diberi belaka. Kalau ada lagi mah kahwin yang belum dibayar, lunaskan. Kalau ada belanja mut'atut talak, dia panggil, belanja sewaktu dalam iddah dibayar, kemudian lepaskanlah dengan cara yang baik. Sebagaimana kita datang dulu bertandang dengan cara yang baik, keluar juga dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Mulianya adab yang diajar oleh Allah kepada hamba-hamba dia. Tapi apa boleh buat zaman kita hari ni, bukan saja tak boleh keluar lepas bercerai, belum bercerai sudah lari. Haram perbuatan itu. Belum bercerai sudah lari. Allahu Akbar. Lari dah. Lari apa? Baiklah. Kemudian datang pula arahan Allah Azza wa Jalla, wa ashhidu zawai adlim minkum, dan adakala dua orang saksi yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau melepaskannya. Bawa saksi bagi dua orang yang baik, yang adil. Ketika mana? Ketika kita nak lepas ataupun nak rujuk balik, supaya orang tahu, dia rujuk dah depan aku. Jadi kalau wanita kata tak ada dah, awak bini dia, ataupun dia lepas dengan baik, kita pun boleh tanda dia ni dah bercerai ni, confirm dah bercerai kali yang pertama. Maknanya dia ada dua cerai lagi. Setengah orang ni dia main-main, dia tala'abun, bermain-main dengan iddah. Main. Dia rujuk, dia cerai, dia rujuk dia entah 10 kali bercerai dah. Tapi duduk sekali. Zina itu nama dia tu. Jangan duduk main-main dengan undang-undang Islam. Jadi kata di Al-Qurtubi, apakah faedah isyhad? Faedah nak jadi saksi itu kenapa? Alla yaqa' bainum at-tajahudu. Supaya tidak ada engkar mengengkari. Bini kata, tak cerah, tak rujuk. Saksi kata, aku dengar sendiri, dia rujuk. Habis. Dia habis dah bercerai dah. Bini kata aku dengar sendiri, dia lepaskan awak dengan cara baik. Jadi sekurang-kurangnya kita ada saksi yang boleh membantu. Kalau pergi mahkamah lagi senang, dia tulis surat, orang ni dah lepaskan, dia bercerai, tamat iddahnya pada tarikh sekian, maka tidak ada lagi keluk-kelik. Orang tua kata tidak ada lagi main-main dengan iddah, main hukum. Waktu dia benci, dia kata iddah dia habis. Waktu dia sayang semula, salah kira dulu. Ini bahaya ni. Salah kira atau salah kira, istafti nafsak. Nabi kata istafsi nafsak. Mu tanya dirimu sendiri, betul ke tidak salah kira. Kau dulu betul dah, sekarang ni awak rujuk balik di luar iddah. Bermakna kamu rujuk balik dengan suami yang tidak sah, maka perhubungan itu haram. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahu Akbar. Baiklah. Wa aqimus syahadata lillah. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Hak jadi saksi pun, wa'addu ayyuhas syuhada, wahai para saksi, tunaikanlah syahadah, saksi secara benar, idza tuliba minkum, apabila dituntut. Orang hak dengar saksi ni bila diminta oleh mahkamah
diminta oleh tuan qadi, dia minta oleh siapa saja keluarga, saksi. Aku dengar sendiri dia lafaz rujuk ataupun dia tamatkan dia punya perceraian. Saksi. Jangan main-main. Bila ziyadatin wala nuqsan, jangan duk tambah, jangan duk kurangkan. La tabdil wala taghyir, jangan tukar, jangan ubah. Ikhlasan lillahi azza wa jalla, semata-mata kerana Allah, nak jaga perhubungan suami isteri ni sama ada lepas ataupun rujuk. Wamtisala li amrihi. Baik. Sekarang ni berlaku rujuk ataupun cerai tanpa saksi. Sah ke tak sah? Jadi nak ikut dalam kitab fiqh, dia kata apa? Istihbabul ishad ala raj'ati, sunat elok comel bawa saksi ketika nak rujuk, bittifaqil mazahibil arba'ah, sepakat 4 mazhab mengatakan sunat. Sunat dia. Dan adakah dia wajib? Ini khilaf. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, dia kata wal ishhadu ala talaq, saksi ketika cerai, laisa biwajibin fardan inda jumhur al-ilm, tidak wajib tapi sunat. Supaya apa berlaku kes, kita ada bukti, ada orang yang akan menjadi saksi yang menyokong tindakan itu ataupun apa saja, supaya tidak berlaku kes-kes yang penafian tanpa hujah. Ini maka hukiyal ijma', dinukilkan ijma' ala anna talaq bidun ishari jaizun, cerai tanpa saksi jatuh talak. Tapi sunatnya kena ada saksi. Baiklah, macam sekarang ni mana ada saksi, dia balah dengan bini dia, sudah kelahi, suami kata aku cerai lah awak, habis tak ada saksi, dia balah. Kalau ada saksi pergi panggil ayah mamak, tak jadilah pula. Nak, mana ada orang duk cerai baik-baik gitu. Dia bercerai ni waktu dia kelahi, dikuasai oleh syaitan. Dia kata apa? Ni banyaklah kisah macam ni. Ana ni kepada para pelajar pencinta ilmu sekalian, ana minta maaf awal-awal lagi. Kalau orang WhatsApp ke, orang telefon ke, ustaz saya nak tanya hal saya dengan isteri, kami berkelahi sekian-sekian bercerai, saya kata saya tak nak jawab, saya takut maklumat yang saya terima ni tak tepat. Kemudian kita kata perkahwinan dia sudah jatuh talak, nanya. Ataupun kahwinannya sah, kita kata nanya. Kalau dia berhubung nanti dalam suasana yang tidak halal, habis awak pergi tanya pejabat qadi, biar Tok Qadi panggil dua-dua suami isteri, kita dengar dua-dua pihak. Dia kata apa? Bini dia kata sekian-sekian, awak kata gini tak? Biar dia berkelahi depan qadi. Kita nak tengok, kadang-kadang isteri tu buat hal, suami tak kata talak pun. Dia kata awak ni payah basah tak dengar kata pergi lah. Gimana? Dia tak kata cerai. Dia kalau kat lapak talak, suami tu kata aku cerai, baru jadi aku talak. Tapi kalau kata awak berambus pergi, belum talak. Jadi banyak benda ya. Kerana itulah saya tak boleh jawab, minta maaf banyak-banyak. Ada setengah orang ni, bila kita kata kita tak boleh jawab, tanya pejabat qadi, dia terima, dia kata terima kasih lah. Ada yang anggap sombong, tanya lagu tu pun tak boleh jawab. Awak punya soalan tu realiti. Kalau saya tak kena jawab, dia guna hujah. Dulu ada satu kes, dia pergi ke mahkamah, dia boleh tanya Tok Hakim, Hakim ni mana alim dengan Abu Ana. Hakim kata, apa cerita awak ni? Ini mahkamah saya, Abu Ana di masjid dia, awak pergi tanya dia di sana, mari nak balas inilah. Jadi saya ambil langkah berhati-hati, tak mau jawab soalan ini, sebab banyak lagi soalan-soalan, banyak lagi perkara tersembunyi yang perlu dikorek oleh Tuan Hakim. Nak tahu dua orang ni apa sebenar kes yang berlaku. Wallahu alam. Jadi maka sebab itu dia kata, Ibnu Amr kata, al-ishhadu ala talaq laisa biwajibin, bukan wajib, tetapi lakinnahu nadbun wa irsyadun wa ihtiyatun lil mutalliq. Jadi semua itu kebaikan untuk orang-orang yang bercerai, sebab dia ada saksi
ia akan menyaksikan apa yang terjadi. Baik para pelajar sekalian, saya tak panjangkan di sini sebab yang panjangnya dalam kitab fiqh, dalam kitab talaq. Di sini kita hanya sebut sekadar ayat ini aja kerana kita lagi banyak lagi cerita lain yang sedang menunggu. Mungkin ada sebahagian pelajar nak detailkan isu ni. Jadi saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Halaqah Abu Anas Madani di YouTube tu, cari kitab fiqh manhaji, Al-Fiqhul Manhaji, saya lupa jilid berapa, 5 ke berapa, dalam bab at-talaq, bab perceraian, detail kita huraikan di situ. Detail boleh ambil di situ, ilmu yang ada. Tapi masa ni masa penjelasan secara ringkas ya di sini, insya-Allah. Baiklah. Tengok ayat wa asyhidu wa aqimus syahadatillah dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dengan hukum-hukum yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ingat baik. Ai dzalikal ladzi bayyanahu, hukum yang kami nyatakan itu, wa amarnakum bihi minal ahkam, apa yang kami jelaskan daripada hukum hakam ini, innama yatta'izu wa ya'malu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang mengambil pengajaran, yang mengambil iktibar, orang yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Fa huwa alladhi yakhafu iqaballah in khalafa syar'ahu, orang yang betul-betul beriman je, orang yang takut kepada Allah kalau dia menyalahi peraturan. Tapi orang yang tak beriman, relax je, bercerai beratus kali dah katanya, duduk sekali dengan bini, mahkamah nak mari ambil tindakan tak boleh, tak ada bukti. Tapi orang kampung tahu dia bercerai banyak kali, duduklah situ, tak ada apa-apa. Dia buat dosa ni tak berbau. Kalau dosa bau senang, mu dua ni berzina ni bau lagu ni lah. Makan riba ni dia ni bau besar anya. Duk belah hari ni pula, oi hapok ni kuat ngopak ni. Dosa tidak berbau. Jadi tak ada orang nak beli kesan. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kita mengatakan inilah perkara yang kita takut. Kemudian di akhir ayat 2 Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Nah dia. Kenapa tengok ni? Pelik ni, pelik. Tengah duk bercerai tangga, bercerai dengan isteri, tiba-tiba Allah mari sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ujung ayat. Kata ulama tadabbur, munasabatul ayah 5 qablaha, munasabah ayat ini dengan ayat sebelum dia, lamma kana min dawa'il firaqi wal khilaf bainas zawjaini, ada di antara punca perbalahan suami isteri ini sampai bercerai ini, ma huwa minat taqtiri fil infaq, suami terlalu bakhil nak bagi duit ke bini. Allahu akbar. Bini minta duit nak beli barang dapur, merah putih mata. Minta pula. Minta pula. Waktu dia nak makan nasi dia tanya pula. Fa kana al-ihjam, jadi oleh kerana kamu berbalah bercerai tadi dengan sebab apa? Dengan sebab nafkah tak cukup, dengan sebab ni, sebab bakhil, sebab apa? Maka Allah Ta'ala sebut di sini, kalau dalam sebab rezeki, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu kebaikan untuk dia. Jangan takut. Jadi jangan duk takut lah. Jangan duk takut. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu ni baru mari ayat 3. Kalau kita nak kira dengan otak kita,
Sepatutnya wa may yattaqillah tu duduk di ayat 3. Tapi apa rahsia? Kenapa Allah letak wa may yattaqillah di hujung ayat yang kedua? Setelah Allah Ta'ala bagi arahan supaya suami isteri yang sedang berkelahi, rumah tangga yang sudah bergolak, pecahnya menunggu belah je, supaya bertakwa kepada Allah, Allah buka lorong. Maknanya kita balah dua ni, suami isteri berkelahi ni sebab apa? Sebab hilang takwa. Sama ada melalui nafkah yang tidak diberi, bakhil, orang Kelantan kata kopi angin, ataupun melalui perhubungan yang tidak baik. Tak kira lah, sama ada berhubung dengan wanita lain ataupun si isteri ni berhubung dengan jantan lain, ittaqillah, berhentilah perbuatan itu. Balik ke pakar jalan. Berhenti daripada maksiat dan mungkar. Yang laki-laki berhenti duduk mengorak dengan perempuan lain. Tak kira lah bini orang ke janda orang. Yang perempuan pun jangan duduk main dengan jantan lain. Kamu ada suami sekarang, ia ja'allahu makhraja, Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kelepasan yang baik. Nanti kita tengoklah apa yang jalan ada. Kadang-kadang jalan kelepasan itu sebab apa? Macam-macam sebab yang Allah Ta'ala beri. Kalau kita kaji dalam dunia ni, macam-macam sebab berlakunya sedemikian. Kemudian mari ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa, Allah Ta'ala akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Allahu Akbar. Ramai ya. Nah, bila bercerai, kita ingat tak ada dah jalan nak hidup. Tak hidup dah aku. Tak ada suami. Suami dulu kaya tapi bakhil. Masya Allah, mari suami lain walaupun miskin tapi poketnya cari. Apa makna suami poket cari? Mudah ya keluar duit. Oh, tak sangka. Oi, suami ni gaji kecil. Tapi poket dia cari. Mana minta dapat ya. Hak dulu minta cengeng. Oi, merah mata, terangkat telinga, minta duit pula. Allah, sakit hatinya nak dapat duit. Sana. Macam-macam Allah lah. Tapi syarat bertakwalah kepada Allah. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan beri. Jadi sumber rezeki kita ni, punca pintu rezeki akan terbuka apabila seorang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillaha wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah dirinya bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Ingat ni. Wa may ya'tamid 'ala Allahi wahdahu. Siapa dia berpegang, bertawakal kepada Allah Ta'ala yang esa, wa yufawidu jami' amri ilaihi, dia serah kepada Allah Ta'ala semata-mata urusan dia ni, dengan usaha-usaha yang dia buatlah, jangan tak usaha, maka Allah Ta'ala akan bantu. Bagaimana analogi yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanda ni pelajar. Dalam hadis an Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Umar kata, aku dengar Rasulullah bersabda, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, kalau kamu tawakal kepada Allah Ta'ala betul-betul tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, Allah Ta'ala akan beri rezeki pada kamu seperti dia beri rezeki pada burung, taghdu khimasan, keluar paginya kempis dia punya bekas makannya burung ni orang panggil apa? Temboloknya kosong, wa taruh bitanan, balik petang penuh, siap dengan kaki tangan lagi bawa makannya untuk nak suak ke anak. Jadi burunglah kita. Tawakal burung lebih tinggi daripada kita. Kita ni tawakal kita rendah, sebab tu banyak duduk memikir ke dunia, tak memikir ke Tuhan. Allahu Akbar. Hadzal hadis akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum wa sahahu au hasanahu jam'um minal muhaqqiqin. Ada ini hasan. Allah kata apa? Siapa tawakal fahuwa hasbuh. Siapa tawakal Allah jaga. Innallaha balighu amrih. Sungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Tak ada siapa boleh sekat. Ai innallaha mumdin amrahu.
Allah Ta'ala tetap akan melakukan segala urusannya. Wa fala budda min nufuzi amrillah wa qada'ihi fi khalqihi bima yasha. Semua hak Tuhan akan terjadi, lambat atau cepat, lambat atau banyak, cepat ataupun lambat, akan jadi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah buat hak dia nak, bukan hak kita nak. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiada sesuatu. Semua benda ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Benda yang akan berlaku akan berlaku. Munasabah ayat, lamma zakarallahu kifayatahu lil mutawakkil alaih. Bila Allah Ta'ala sebut siapa dia bertakwa, rezeki mari. Siapa dia bertawakal, Allah jaga. Farubbama, mungkin auhama zalika ta'jilal kifayah. Mungkin orang duk mikir, aku ni tawakal, akan mari selalu pertolongan Allah. Aku ni bertakwa, mari selalu rezeki, bergolek-golek datang. Maka Allah Ta'ala letak break sini, fa'aqabahu. Allah Ta'ala bagi break. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuhan kata semua benda ada waktu. Mungkin kita tawakal hari ni 10 tahun lagi baru buka rezeki. Allahu a'lam. Kita bertawakal hari ni boleh jadi selepas berapa lama, melalui proses-proses baru Allah Ta'ala luluskan. Itu. Jadi kita ada orang yang cepat sangat. Dia berdoa 3 kali, mari marah ke ustaz. Ustaz kata Tuhan terima doa. Ya, saya 3 kali pergi umrah dah. Setiap kali pergi umrah naik doa atas bukit tu Jabal Rahmah. Di mana di Arafah kan ada tiang tu. Pakat naik gosok tu. Tak jadi juga. Allah kata likulli syai'in qadra. Setiap benda tu ada tempoh dia. Bukan masa kun fayakun, bukan semua benda kun fayakun. Ada masa Allah tengok orang ni layak diberi segera, ajalali lahu. Ada orang perlu Allah nak dengar kita bermunajat, Allah nak dengar suara kita merintih, merayu, maka ditangguhkan lagi. Doa lagi, minta lagi. Setiap kali kita minta boleh pahala. Kalau tak dapat yang kita minta pun pahala berjalan. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, ayat ini terkenal dengan nama ayat 1000 dinar. Anda duk perhati tengok, rumah orang Islam ni ada 2 ayat yang digantung. 2 ayat digantung. Satu dia panggil ayat kursi, nak halau hantu. Satu lagi ayat 1000 dinar, nak cari rezeki. Ayat rezeki bukan mari dengan gantung ayat. Hantu tak mari dengan sebab gantung ayat. La. Kita kena baca ayat kursi. Pagi, petang, lepas solat, nak tidur baca ayat kursi. Kemudian dipahami makna ayat kursi itu, bukan sekadar baca je. Barulah ada pergantungan. Ni ayat ni. Ayat ni Tuhan kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Siapa dia takut pada Allah, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia ambil ayat ni duk gantung dalam kedai dia pagi, petang, siang, malam, duk menyanyi gedegan. Nah, orang azan di masjid pun tak hirau. Wa may yattaqillah. Ayat ni bukan ayat pelaris, bukan ayat tangkal azimat. Ayat ini nak didik manusia supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan salah gunakan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni yang betul-betul dapat faedah ayat 1000 dinar ni penjual poster-poster ataupun frame-frame yang tulisan ayat itu demo tu ada faedah. Ini 50, ini 100. Mari pakat duk gantung di dinding, gantung di kedai kopi, gantung sana sini, tapi ayatnya tidak dibaca, ayat tidak dihayati, ayatnya tidak difaham. Kita kata 1000 dinar, 1 dinar pun tak mari. Ada tak cerita 1000 dinar? Ada dah, kita cerita dekat hari tu. Ingat tak? Cerita orang yang butang yang kawan dia tu. Waktu dia pergi mengembara nak balik tak ada trip kapal. Akhirnya dia ambil kayu. Dia ambil 1000 dinar yang dia butang tadi, masuk dalam kayu, tulis surat. Kepada fulan bin fulan, inilah hutang aku dengan awak 1000 dinar. Dia lepas di laut. Ya Allah ya Tuhanku, oleh kerana aku janji dengan sahabat aku nak bayar pada tarikh sekian,
Setiap kali dia minta saksi, aku kata Allah saksi, Allah kafil, ya Allah ya Tuhanku, dengan kebesaran zatmu yang maha mulia, sampaikan duit ni ke tangan tuan hutan. Lepas dia laut, bismillah, tawakkal Allah. Laut bawa pergi ke tempat kawan dia tu. Kawan dia duduk nunggu tepi laut, bila lah tuan hak butai aku 1000 nak balik. Tengok-tengok ada kayu, mari di sini. Dia ambil kayu, buat balik buat kayu api, pikul. Sampai di rumah belah, tengok, ada bungkusan. Buka-buka surat kepada fulan bin fulan, kepada dia. Inilah duit 1000 dinar, utang aku dulu, aku nak balik tak boleh sebab buk tak ada terik kapal, aku hantar dulu dengan kayu ni. Allahu Akbar. Tengok, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, pos masa tu bukan ada pos laju, tak ada Korea ni semua tak ada, tapi Allah kurniakan duit dia melalui kayu, batang kayu sampai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Balik situ. Bukan ayat digantung. Entah apa-apa pula dah, tepat mak maksiat duk gantung ayat Quran, buat malu dengan Tuhan. Tak usah gantung. Jadi orang kuat gantung ayat ni biasanya kedai-kedai mama, kedai apa ni, sebab dia nak sahkan dia ni orang Islam. Boleh masuk. Kadang-kadang gantung ya. Sebab itulah kita kata logo halal tu ada 2 kategori. Satu logo digantung halal, satu lagi ditanggung halal. Hak gantung dia beli stiker tapek situ. Tanggung digantung halal. Satu lagi yang diperiksa oleh pejabat JAKIM bagi halal ni cek sungguh, itu ditanggung halal. Wallahu a'lam. Baiklah para jemaah sekalian, setiap benda tu ada kulli syai'in indahu bimiqdar. Semua benda dengan takdir Allah, mu jangan gopoh. Jangan belorak, ada tempoh. Baik, mari kita cari 5 faedah sekejap sebelum kita tamatkan perbincangan. Apa dia 5 faedah? Faedah yang pertama, fa idza balaghna ajalahunna fa amsikuhunna. Apabila sudah sampai tempoh dia, tempoh nak habis, tempoh iddah nak tamat, Allah kata fa amsikuhunna, pegang dengan cara baik, au fariquhunna, atau lepas dengan cara baik. Ulama kata ini adalah merupakan arahan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak didik kita, hai manusia, jangan khianat pada orang. Memang berlaku pun. Suami khianat, dia nak suruh isteri dia tergantung 6 bulan tak ada suami. Dia tahu ada suami lain duk tunggu. Dekat nak habis dah, dia pergi rujuk balik. Lepas rujuk balik, dia pergi cerai pula. Edah pula kawan tu. Nak habis dah pergi rujuk pula. Mengenak. Jadi sama ada kamu lepas dengan baik ataupun peganglah rujuk dengan baik, maka inilah yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita jangan jadi orang yang zalim, buat zalim pada orang. Janda awak sendiri walaupun bekas isteri dia, tapi tak ada hak untuk dia khianat pada orang. Jadi 2 pilihan ni Allah Ta'ala beri yang baik, bercerai ataupun kekal. Nak kekal dengan cara baik, nak bercerai cerai dengan cara baik. Hamba Allah Ta'ala wanita ni bukan mainan, bukan bahan penderaan. Ana dalam sejarah hidup saya ni, ana jumpa dengan seorang makcik, dia nak pergi haji dengan kita. Dia datanglah kerusuh haji. Waktu kita buat kerusuh haji, dia datang. Dia bawa anak perempuan seorang, besarlah budak ni, 20 lebih, masuk universiti dah. Boleh jadi dia kata bawa dia, budak ni tolong bawa kereta dia, macam-macam. Lekat habis nak kerusuh haji, tiba-tiba dia bagi tahu, ustaz, saya tak lagi haji. Dia kata, kenapa? Kita ada buat rayuan kota sekarang. Dia kata, tak. Ayah budak ni muncul balik. Dia hilang waktu budak ni baru dilahirkan. 22 tahun lebih hilang. Tiba-tiba hari ni, bila dia dengar saya nak pergi haji, dia muncul balik. Dia mari mengaku suami saya. Dan dia kata dia tak izin saya pergi haji kecuali bawa dia. Punyalah jahat, 22 tahun tinggal tanpa nafkah, tanpa kasih sayang, tanpa tanya khabar. Tiba-tiba mari orang nak pergi Mekah, syaitan hantar mari supaya sekat halang dia ni nak pergi haji. Sebab kita kata, kenapa makcik tak fight mahkamah masa tu? Saya pun tak tahu dia hidup ke mati, ustaz. Ingatkan dia sudah lupa dengan saya. Rupanya makhluk ni ada lagi atas dunia ni, kata. Salah dia.
Mana-mana wanita yang ditinggalkan oleh suami, kan sudah kerajaan Malaysia ni dia sudah buat taklik. Lepas akad nikah dia bertaklik, sekiranya saya tinggal isteri saya pada tempoh sekian-sekian tanpa nafkah, tanpa, maka dia pergi mahkamah, dia boleh saman di mahkamah, bayar RM1, talak khulu'i. Kenapa makcik tak buat? Saya pun tak. Saya kira saya ni janda dah, tergantung tak bertali entah apa. Sekarang 22 tahun muncul balik. Nak kata apa? Saya kata berunding lah dengan dia, biar anak-anak berunding. Jangan jadi makhluk manusia penjahat seperti ini. Setelah awak seksa perempuan 20 tahun, sekarang awak muncul mengaku suami nak sekat kawan ni pergi haji. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, fariqu amsiku au fariqu. Lepas. Tak nak lepas, kenapa tinggal tergantung tak bertali? Kawan tu terpaksa mencari rezeki sendiri, nak tangguh anak. Tiba-tiba awak muncul setelah mereka senang. Subhanallah. Baik, isu yang kedua, wa ashhidu zawai adlim minkum. Allah arahkan kepada kita supaya bawa saksi yang adil. Bawa dua orang saksi yang adil. Istadalla bi zahiril ayat man aujaba al ishhad. Jadi ayat ini dibawa menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan wajib saksi. Tapi kita dah bincang tadi dalam Qurtubi, dalam tafsir lain kata zahaba ashabul mazahibil fiqhiyatil arba'ah. Semua ulama 4 mazhab mengatakan istihbab ishhad, sunat bawa saksi. Ala raj'ati, nak rujuk balik sunat. Jadi bukan satu wajib. Cuma ayat ini wa ashhidu ni maknanya dia panggil taujih irsyad, bukan satu fardu tapi satu benda yang digalakkan, sunat yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita senang di kemudian hari. Banyak benda lagi kita nak hidup depan hari ni. Dia engkar, dia kata tak rujuk lagi, dia macam-macam dia kata, tapi orang lain sudah dengar bahawa dia memang dia kata. Cuma timbul masalah al-adl wa ashhidu zawai adlin. Macam mana kita nak kata orang adil? Ni bukan orang adil, keadilan ni mengikut uruf semasa. Sebab setiap zaman ada penilaian SOP adil. Contohnya dalam kitab Fathul Qarib, dengar benda pelik berlaku ni. Dalam kitab Fathul Qarib dia kata apa? Tulis ni ya. Tulis ini faedah yang ketiga supaya kita tak panjang sangat. Faedah yang ketiga, siapakah saksi adil itu? Saksi adil itu, kita mengatakan adil itu mengikut uruf. Yang pentingnya orang adil ni orang yang tidak bohong, yang tidak penipu, yang tidak menyembunyikan persaksian, maka itu dia panggil orang adil. Setiap zaman tu keadilan dia mengikut kategori. Kita tak boleh nak sama adil zaman sahabat tak sama dengan adil zaman Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i tak sama dengan keadilan zaman kita. Zaman dulu dalam kitab Fathul Qarib kata, dia kata apa? La tuqbalu syahadatu man yamshi fil aswaq makshuf ras. Tidak adil, tak boleh jadi saksi orang yang berjalan di pasar tak pakai kopiah. Lama kita hari ni ramai tak ada jadi saksi. Ustaz-ustaz pun setengah tu tak mau pakai kopiah, pergi ceramah dogo gitu ya kepala. Walaupun uruf masyarakat kita dalam masjid, nah, semua orang mari pakai kopiah, tapi dia tak mau pakai kopiah. Dia kata tak ada pun dalih halih. Kadang-kadang ada kesombongan juga sebahagian daripada pendakwah kita. Apa salahnya meraihkan urus masyarakat? Pakai kopiah. Tak pakai serban, pakai piah. Tak mau pakai. Sebab bagi dia cari hadis tak jumpa, jadi tak payah pakai. Tak apalah, itu masing-masing pandangan. Cuma kita kata uruf tu, mana zaman tu siapa tak pakai kopiah, tak pakai serban, tak boleh jadi saksi. Leis. Orang yang tak pakai kopiah di pasar ni, orang kena takzir. Orang kena hukum takzir, dia pecah kopiah, botokkan kepala, diarak satu bandar. Dia ni pencuri, dia ni. Yang pentingnya orang kena takzir, dia dia malu. Mari zaman kita ini terbalik pula. Kalau pakai kopiah pergi pasar, orang celak tengok, Pak Haji sesak mari mana. Semasa-masa dululah. Tapi sekarang ini dah jadi satu fenomena dah orang pakai kopiah ni, lebih kopiah pula dah. Siapa 3 lapis kopiah. Berderek dengan kain serbai atas bau lagi beli ikan pun. Alah, terlebih SOP pula tu. Wanita dulu tak tutup aurat, sekarang ni pakai niqab. Niqabis dia panggil ni.
Melampau setengah wanita pakai niqab ni. Duduk dalam majlis sama-sama wanita tak buka niqab. Ini melampau nama dia ni, ghulu. Kita tujuan buka niqab ni supaya orang laki-laki ajnabi tak tengok muka kita. Ni duduk sama wanita, duduk tengok mata mu aku. Kenapa? Macam-macam mana nak kenal? Jadi kita jangan ghulu, la ghulu wala ifrat wala tafrid. Jadi setiap masa itu dia ada apa? Ada uruh dia yang tersendiri yang kita kena belajar. Baiklah para jemaah sekalian, yang keempat, tulis yang keempat. Wa aqimus syahadata lillah. Allah kata wa aqimus syahadata lillah, hendaklah kamu tunaikan saksi bila diminta. Itu yang masih lagi di bawah huruf yang apa ni, saksi. Kemudian yang keempat Allah kata zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal akhir. Itulah nasihat Allah Ta'ala. Mana orang yang akan dengar nasihat ini, orang yang patuh pada syariat ini, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Maka kita mengatakan bahawa tanda hati kita beriman, tanda kita ni orang dengar kata, tanda kita ni orang yang patuh pada syariat. Dengan cara mana? Dengan cara melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, ikutlah nasihat Allah, ikutlah garis panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak usah dakwa kita ni orang baik. Kita tak jadi orang baik kecuali setelah kita menjadi orang yang baik. Baik, sebagai penutup yang kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tengok ayat ini, ayat 2. Wa yarzuq min haitsu, ayat 3. Maknanya kaitan dua ayat ni rapat. Bertakwa, rezeki buka. Ayat ni pula, ayat yang dikatakan 1000 dinar ni pula duduk dalam suratul Talaq. Wallahi ala amzun ajib. Lish, ulama tadabbur kata biasanya wanita ni sedih sangat-sangat dicerai oleh suami. Dia duk mikir, aku nak makan apa lepas ni. Dulu bergantung dengan suami, dia kerja baik-baik letak jawatan kerana cintakan kepada cik abang. Cik abang pula cari cik adik lain. Kawan ni terpaksa diceraikan, tinggal terkapai-kapai. Di mana ke rezeki? Kita kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berapa ramai orang yang tak ada suami, sama ada diceraikan ataupun mati suami, Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Buat kek, buat kuih, buat apa ni, jahitan, sulam-sulaman pun boleh duit. Jangan takut. Yang penting kita bertawakal kepada Allah. Allah Ta'ala wa man yatawakkal fa huwa hasbuh. Kita ada Allah, kita ada Tuhan yang boleh membantu kita. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Yang pentingnya jaga SOP syariat. Wa man yattaqillah wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allah. Dua sifat ini kita akan dapat dua kelepasan. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berapa ramai kita perhati tengok sekarang ni ibu-ibu tunggal, sama ada tunggal kematian suami ataupun ditinggalkan oleh suami. Alhamdulillah mereka telah bangkit semula, berjaya dalam kehidupan masing-masing dengan cara la min haitsu la yahtasib. Kita tahu kalau setengah orang itu tak pandai pun masak, bukan chef dia, tapi lepas pada dia ditinggal oleh suami, tak ada jalan lain, dia pergi belajar menjahit kursus. Dah ada gerakan wanita ni, ada kursus, pergi belajar masak, buat kecil-kecilan. Alhamdulillah lo ni jadi tokai besar, duk jual kek, jual apa ni tukang jahit, macam-macam lorong Allah Ta'ala beri. Kita yakinlah dengan Allah, kita ada Allah. Apa saja penyelesaian, kembalilah ke jalan Allah. Wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Ya Allah, bukalah kepada kami rezeki min haitsu la yahtasib, dan jagalah kami daripada segala perkara yang tidak baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah CD yang akan datang ayat 4 dengan ayat 5. Ayat 4 dengan ayat 5 kalau sempat masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.